iaitu Haji Nur Husaini Haji Muhammad Husin. Ya. Apa kata kita sapa beliau? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi ya. Dan hari ini Tuan Haji ya, asertif dalam komunikasi di tempat kerja. Sebilangan golongan saya percaya agak janggal apabila mendengarkan perkataan asertif itu sendiri. Dan mungkin sebagai mukadimah kita ni dapat menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan dengan asertif ini. Ya, terima kasih Bini dan juga Sabrina. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbi syahri sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, tuan-tuan dan puan atau pendengar yang hormati sekalian, bila tajuk itu diutarakan, memang macam menjanggal bunyi anda, tapi benda ini memang ada berlaku, kita kena amalkan dalam seni dalam seni berkomunikasi. Asertif berkomunikasi ini merupakan satu seni yang boleh dipraktikkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tanpa sedar ya, seni-seni yang indah itu dalam komunikasi terlepas pandang ya. Baiklah, sebelum saya nyatakan apa makna asertif itu, saya ingin lontarkan persoalan-persoalan sembari kita boleh jawab terus ataupun malamkan ya. Tuan-tuan puan ada pendengar yang dihormati sekalian, pernahkah kita bercakap ya, tapi sebenarnya dalam hati indah? Diam ya, kalau dijawab pun dia dapat direspon on the spot. Okey, ataupun pernahkah kita merasa sukar melontarkan, membagi idea, memberikan pandangan di tempat kerja keumpamanya, berpandangan kepada bos. Okay? Jika iya, itu sebenarnya sukar itu sebenarnya asertif. Jadi dalam kita memaknakan ya, faham ya, menurut kamus dewan, asertif itu tegas. Okay? Tegas. Kita elaborate lagi dalam arti kata lebih faham, mudah faham. Jadi macam mana asertif komunikasi ini pada tempat kerja kah, di rumah kah, di mana dalam keluarga kah, masyarakat kah, bila mana kita mampu menyatakan keinginan, keperluan, kemahuan, kehendak perasaan kita itu tanpa mencederakan, mencacatkan perasaan orang lain. Orang kita ni guna ya, Denny ya, dan juga Sabrina. Apa ni? Dia berisik hati, hati dia dapat, dia jahat rasa hati dah. Okay. Sebenarnya kepala belang jahat rasa, tapi hati pun terlibat bersama kan. Jadi dalam hal ini, mulut kata iya, mulut kata tidak, tapi hati bercelaru, pemikiran pun bercelaru. Itu menunjukkan bahawa kalau ada sindrom macam ni, dia kata sindrom lah, itu menunjukkan bahawa kita kurang berasertif dalam berkomunikasi. Lagi ya, untuk kita faham juga, bila kita melihat asertif ini, akan fahamkan sebenar-benarnya dalam kita berkomunikasi, kita mampu meluahkan apa sebenarnya yang kita mahu, kita fikirkan, rasakan secara terus terang. Mari kita bagus terus terang. Tetapi ingat, positif. Benar pulang kita ni orang Melayu ni kaya dengan apa seni ya, cakap berlapis, santun bahasa dan sebagainya. Tetapi ini yang kita ambil negatif ya. Maksudnya kita ni bercakap secara jujur dengan gaya positif. Okay? Kita mampu membuat pilihan bila kita berbual secara bijaksana dalam suasana ceria. Dan orang ugut-mengugut, kata bibir umpamanya, angguk-angguk kepala, tapi mati orang tol. Suatu lah contoh negatif, respon yang negatif macam tu. Jadi kalau kita tidak dapat berbual, berkomunikasi dalam keadaan yang tenang, cool, sajuk-sajuk minda, insya-Allah ya, itu merupakan salah satu seni komunikasi asertif yang ada pada diri kita. Okay. Dalam konteks kita kaitkan ya dengan asertif, tingkah laku dalam komunikasi di bekerja itu, kita boleh lihat dulu supaya betul-betul faham, dapat memisahkan. Supaya kefahaman kita dalam kita melihat seni komunikasi yang positif itu, saya kaitkan dengan 3 perbandingan ya, asertif, agresif dan pasif. Kalau contoh kita berkomunikasi secara asertif, ini berlangsung di antara ketua, bawahan, atasan, bawahan sama siapa. Dua-dua ni yang kita ni perlu juga pandai. Di mana sepatutnya kita boleh asertif, di mana dia patut dan dia boleh kita ni agresif, dan mana yang kalau boleh elakkan pasif. Okay? Asertif, contoh saya bagi satu contoh perkataan. Katakanlah saya ni bos lah. Saya suruh Serina ni
saya punya orang bawahan bekerja. Ini pejabatnya, konteks pejabat. Yeah. Selina, sekarang saya rasa Selina sudah ada ke lapangan. Ini ada tugasan yang perlu Selina selesaikan. InsyaAllah boleh selesai dalam masa 1 jam. Saya rasa Selina boleh buat ya. Okay, saya perlukan benda ni sebelum jam 2 untuk ruang meeting. Saya tanya Selina, ada sikit, ini tanggungjawab Selina kan? Membuat kajian yang katakanlah sebagai kajian orang itu. Adakah Selina rasa tercedera emosi ataupun menyamanati katakan? Padahal waktu itu memang betul-betul Selina memang free lah. Tidak? Itu contoh asertif. Dan dia merespon? Tidak. Okay. Kalau dia agresif, saya menyampaikan secara agresif. Selina daripada kau duduk atau kamu pergi kerja mu di pejabat dia buat kerja lain, buat kerja ni. Tahu tanggungjawab muka. Itu contoh komunikasi yang agresif. Selina cedera atau tidak emosi Selina? Terusik hati. Itulah cedera, terusik hati. Ataupun dia mau buat. Mau buat kan? Mungkin membuat tapi kualiti kurang jadinya. Pasif pula. Katakan saya ketua. Ya saya ketua lah, katakan saya ketua. Di pejabat lah, pasif. Orang bawahan, tuan boleh berehat sekejap. Kata pandai-pandai ke kamu. Tapi waktu-waktu memang dia patut dia boleh rehat. Tapi orang bawahan, berehat minta izin. Rehat dulu lah. Tapi waktu-waktu ia memang dia patut rehat. Dia papas berehat pada 3 jam tu rehat. Tiba-tiba request kena rehat. Bos ini pasif. Komunikasi masih mana-mana saja kamu, pandai-pandai kamu. Allahu Akbar. Ini contoh-contoh di antara atasan dan bawahannya. Kita laku dalam komunikasi kita bekerja asertif, agresif dan pasif. Jadi tuan maksudnya di sini saya dulu betul. Pasal berkaitan dengan makna dan juga kepahaman tentang asertif yang kita dimaksudkannya. Okey tuan, jadi maksudnya di sini tuan perlu ada keseimbangan ya. Cara tadi menyampaikan itu penting juga dari segi apa orang seni berbahasa, menggunakan bahasa yang betul, seni komunikasi ya. Penggunaan bahasa yang betul, cara penyampaian yang betul. Jadi tuan saya akan bertanya je tuan, kadang-kadang ada orang mungkin dikatakannya asertif ni dalam perkataan yang lain. Ini minta pendapat kita lah tuan. Mungkin boleh dikatakan dikategorikan orang yang asertif ni sebagai orang yang vokal ni orang. Kadang-kadang kalau vokal ni lantang, mudah bersuara, vokal semua-muanya akan disuarakannya. Jadi kalau bagi saya itu macam sinonim dengan sesuatu yang cukup negatif tuan. Kalau dari segi tuan sendiri, macam mana tuan melihat perkara ini tuan? Ataupun mungkinkah asertif komunikasi ini ada peringkat dan kategori-kategorinya? Okey. Bagi berespon ya soalan yang diutarakan itu, memanglah dan ada situasi tertentu. Asertif memang digalakkan. Asertif berkomunikasi memang digalakkan. Saya bagi satu kita akan dapat faham sebenarnya. Kalau apa yang saya nyatakan sementara ini ada dalam diri seseorang atau ciri-ciri individu yang ada memiliki sikap asertif, contoh dia mampu memberikan pendapat dengan tegas. Okey, contoh saya mahu kita lewat sikit ulang. Kenapa? Ada sedikit dia lewat sangat dah. Pukul 5 minit dah. Semata boleh? Atau tegas. So apa kalau dia mengarahkan macam tu, minta ihsan, takut mas peh orang bawahan kan memandang ia macam kurang dihormati. Atau lagi kalau kita mengatakan sesuatu itu dengan jujur, contoh ada salah laku lah di pejabat lah. Okay, akhir datang saya sekali akhir datang okeylah bersebab ini kadang-kadang akhir datang ni sampai 7 keturunan. Ya Allah. Kita tanggung ikhlas dengan jujur contoh maaf awang tuan Rami sudah sering kali berulang. Sekejap, untuk saya sikit. Saya teguran ni untuk kebaikan awam juga ya. Awam dia umpamanya, prestasi nanti, atau menjawab kita dengan Allah macam mana. Itu dia jujur. Dalam kata-kata, dalam komunitas saya itu, ada sumpah, ada seranah, ada mengugut. Nampak? Itu contoh kejujurannya, keikhlasannya menyampaikan itu. Kalau ada ni, itu sudah masukkan bahawa orang itu boleh berkomunikasi secara asertif. Lagi, dia meminta apa yang diinginkan dengan jelas. Kalau kita lihat ya, kalau satu movie, kalau saya silap, pendekar punya lapok ada yang terkupik, ada 3 orang itu terkupik tengah malam, minta kuku. Jadi dia ada takut meminta apa. Tiba-tiba terkupik, minta lain terpulang. Umpamanya, satu dah jelas. Orang yang merespon pun apa katanya. Okay. Kedua, dia dapat memberi idea ataupun serangan kepada orang lain. Lagi, mengatakan tidak tanpa rasa bersalah.
Yang betul, tak betul, yang salah, tak salah, tapi dia berani mengatakan pendapat itu menyalahi maaf kita. Ataupun dia boleh bercakap. Kalau beri peluang, orang tu berani bercakap bahawa ia bercakap. Ataupun contoh juga, ada orang yang asertif dalam menyampaikan, mewakili orang lain. Dan juga ia dapat menyatakan ia setuju dengan cara baik. Contoh, Denny Denny boleh ambilkan file itu sekarang, letak atas meja saya. Dia akan menyatakan, dia memang betul-betul sibuk. Dan orang lain agak sampai lebih baik dan bekerja. Tapi kita juga kena suruh. Jadi Denny respon dengan baik. Maaf Tuan, waktu Tuan ni saya sibuk dengan menyelesaikan paperwork ni. Boleh selepas 1 jam Tuan? Itu contoh. Kalau ada seni macam ni, itu menunjukkan bahawa kita adalah berkomunikasi secara asertif. Jadinya kita teruskan lagi teruskan dengan kenapa asertif itu perlu dalam tempat kerja. Berkomunikasi secara asertif di tempat kerja. Saya bawakan 4 keperluan itu. Kenapa bila kita dapat berkomunikasi secara asertif di tempat kerja, ia boleh mengurangkan stres. Bukan saja stres pada penerima maklumat, dia menyampaikan maklumat pun takkan stres. Kurang stres. Mengatakan dia stres, berkelakar juga, kurang sedikit. Okey. Kedua lagi, ia boleh meningkatkan keyakinan diri. Kita ada self-confidence, kita ada harga diri. Tidak mudah dikotak-katikkan, tidak mudah dibuli. Sama ada kita orang atasan ataupun bawahan. Kadang-kadang kalau dia asertif dalam menyatakan dia setuju menerima pandangan itu, kadang-kadang boleh jadi kita menstreskan. Jadi dia yakin bahawa dia dapat okey aku nak kena bully ni, dia okey senang. Apa ada GP Tech dan juga ada boleh mewujudkan situasi negosiasi berunding. Win-win situation lah macam tu dan juga boleh meningkatkan productivity di tempat kerja. Semua ada arahan ketua smart, orang menerima bawahan pun smart, masa dia terbuang. Ini menunjukkan bahawa asertif ni orang akan hormat kepada kita. Betul. Kadang-kadang contoh buat sebelum jam 10 tapi orang bawahan buat jam 4 umpamanya. Bos ni dah dengar. Itu contoh bahawa bos yang berkomunikasi tidak asertif, pasif. Jadi kalau kenapa kita katakan itu program asertif ini di tempat kerja, mengurangkan stres, meningkatkan keyakinan diri, mewujudkan situasi yang negosiasi dan meningkatkan productivity, insya-Allah dalam situasi kita bekerja dapat membuild up suasana harmoni. Dan terakhir kita teruskan saja kepada tips tips. Silakan tips Ya, saya teruskan saja. Untuk kita ni dapat berkomunikasi secara asertif di tempat kerja, saya sediakan satu akronim HUJAH. 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 Supaya senang ingat so kurangnya adalah landasan kita. Kalau marah pun, kita ingat bahawa kita ni mau agresif. Kalau bagi arahan pun, kita ni terlalu lama. Kalau menerima pun arahan, kita ni terlalu pasif. Jadi kita kena ada H. Jadi hadirkan fokus yang baik. Kalau kita ni berkomunikasi dengan atasan, bawahan, fokus kalau katakan pasal program ABC, nyatakan program ABC dengan baik. Jangan dilaratkan kepada benda lain. Contoh, ini kerja ni perlu dibuat sekarang kerja yang dulu tu dibuat nanti tu dulu. Ini pun ini. Jadi orang menerima pun kacau bilau. Rancau. Begitu juga kalau orang bawahan, bila memberikan maklumat, bagi feedback pada atasan, biarlah berfokus. Kalau cakap pasal file biru. Kalau cakap pasal prestasi. Jangan larat. Okay? Kedua lagi, usahakan pada diri kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Dengar dengan teliti setiap arahan yang diberikan. Bila arahan diberikan, kita respon, diam. Diam. Jangan dipapat-papat. Orang bagi arahan umpamanya bercakap atau dengar dengan baik. Bila sudah masuk turn kita, baru bercakap. Okay? Begitu juga membagi arahan pun juga bukan semestinya membagi arahan ini melalui cakap saja kita ingin melihat juga yang secara bahasa tubuh juga nanti saya akan sentuh. Satu juga lagi dalam kita berkomunikasi secara asertif ini, kita diminta untuk mendengar bukan saja mendengar dengan telinga. Kita mesti mendengar juga dengan hati. Perasaan kita. Kadang-kadang berkomunikasi ini banyak orang berkomunikasi boleh. Sudah dia pun cakapnya
Dia pun faham senatunya. Mungkin kita ini tingkatkan lagi, mungkin ada benda-benda yang tersirat dan dengar. Kenapa kita gagal mendengar benda-benda yang tersirat itu? Mungkin waktu kita berkomunikasi, kita buat kerja lain. Main pen dia, mata ke lain, cacak-cacak. Okey tu bos, dengar tu tu. Oh, betul-betul. Ada memuah bos lainnya. Itu boleh. Okey, itu contohnya. Ini kena fokus. Jadilah pendengar yang baik. Teliti apa yang dicakapkannya itu. Dan jangan jadi jago dalam berkomunikasi. Dia saja menang. Kan teknik berkomunikasi ni ada tiketnya win loss. Ada dua-dua loss juga. Tapi kita ni belajar supaya bila berkomunikasi secara asertif, jangan saja tadi semua lurus. Orang salah. Kadang-kadang orang bawahan ni ada je penangan tapi takut dengan atasan dan puan. Contoh lurus dan bos tu padahal sebenarnya hakikatnya dia lurus. Dia tu contoh jago yang lurus. Pasal apa? Dia bos, dia ada pasal. Dia atau dia orang lama yang lurus. Itu dia boleh. Jadi mesti ada timbang tara. Dan seterusnya belajar bahasa tubuh. Kadang-kadang teknik berkomunikasi, syok-syok cerita orang tu sudah langu bah. Kadang kiap dia, main telefon dia, lukis dia, terus cakap. Ini pun teknik dia pekat. Jadi kalau orang tu ada bagi respon yang sambil peluk tubuh, dia risau umpamanya, amati. Matanya tempat lain umpamanya, muka dia jadi merah umpamanya. Ini kena bersentuh nanti di masa akan datang. Banyak lagi tingkatan laku yang boleh disentuh. Body language, kepentingan body language. Dan akhir sekali ialah cuba kena hindari perkataan menyalahkan orang. Betul. Cara ni salah ni. Kita ni secara asertif, macam-macam cara, dia ada bagaimana kita ni memberikan pujian, berikan pendapat, meluahkan perasaan dan sebagainya tu. Kalau boleh elakkan menggunakan perkataan salah. Ya. Contoh, apapun Tuan, mudah-mudahan sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung segmen. Ini terasa kita mengharapkan topik ini akan dapat dibawakan lagi di lain sesi kerana kita sudah berada di penghujung rancangan Rampai Pagi. Seronok sebenarnya. Seronok Tuan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Keresahan, maaf. Betul. Jadi apa-apa, terima kasih Tuan. InsyaAllah di minggu akan datang kita akan jumpa lagi untuk menyambung kembali topik ini ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.